Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 9, Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Di bawah tajuk kecilnya Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun ASEAN. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah Malaysia dalam pertubuhan serantau, ada 3 pertubuhan yang akan dipelajari. Yang pertama, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun ASA. Yang kedua, Malaysia, Filipina dan Indonesia ataupun Mafilindo. Yang ketiga, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun ASEAN. Baiklah, hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ataupun ASEAN. Di bawah tajuk ASEAN ada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, latar belakang ASEAN. Yang kedua, logo ASEAN. Yang ketiga, matlamat ASEAN. Dan yang keempat, sumbangan atau peranan Malaysia dalam ASEAN. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu, iaitu latar belakang ASEAN. ASEAN ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 hasil daripada termeterainya Deklarasi Bangkok. Bila diwujudkan 8 Ogos 1967 selepas Deklarasi Bangkok. Keanggotaan awal ASEAN ialah Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura. Jadi keanggotaan awal ada 5 negara saja, iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura. Anggota bertambah apabila penyertaan Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos dan Kampuchea. Papua Nugini dan Timor Leste dilantik sebagai pemerhati. Berapa negara pemerhati? 2, Papua Nugini dengan Timor Leste. Okey, logo ASEAN. 10 tangkai padi mempamerkan impian pengasas ASEAN, iaitu 10 negara di Asia Tenggara. Kemudian padi tersebut diikat oleh semangat persahabatan dan perpaduan. Bulatan membayangkan semangat bersatu padu. Moto ASEAN adalah keamanan, kestabilan, kegigihan, kedinamikan, kesucian dengan kemakmuran. Okey, terdapat 4 matlamat utama ASEAN. Yang pertama, mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. Yang kedua, bekerjasama dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keempat, mengadakan hubungan erat dengan persatuan atau pertubuhan serantau dan antarabangsa. Okey, seterusnya peranan atau tanggungjawab atau sumbangan Malaysia dalam ASEAN atau manfaat atau faedah atau kepentingan atau kesan atau keistimewaan atau kelebihan atau kejayaan ASEAN. Ada 8 peranan Malaysia dalam ASEAN. Yang pertama, zon aman bebas dan berkecuali ataupun ZOKFAN diwujudkan. Tujuannya untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara dan tidak campur tangan kuasa-kuasa besar. Yang kedua, pendidikan SIMO, iaitu Pertubuhan Menteri-Menteri Luar ASEAN dengan RESCAM, iaitu Pusat Serantau Sains dan Matematik di Pulau Pinang diwujudkan. Yang ketiga, Sukan C diadakan bertujuan merapatkan hubungan melalui sukan. Yang keempat, bidang kebudayaan ataupun sosial diwujudkan dengan menggalakkan festival kebudayaan dan kesenian dengan cara menubuhkan tabung kebudayaan ASEAN. Yang kelima, ASEAN tambah 3, iaitu kerjasama ASEAN dengan 3 negara di timur, iaitu China, Jepun dan juga Korea. Macam mana nak buat kerjasama? Dengan cara memanggil menteri-menteri luar Jepun, Korea dan China untuk berbincang tentang kerjasama ekonomi. Yang keenam, kerjasama ekonomi, iaitu projek baja Yuria di Bintulu, Sarawak dan Aceh, Indonesia untuk membangunkan bidang perindustrian. Projek apa? Untuk membangunkan bidang perindustrian, iaitu projek baja Yuria. Kemudian mewujudkan zon kawasan perdagangan bebas ASEAN ataupun AFTA. Yang ketujuh, memperkenalkan Asia Tenggara sebagai zon bebas senjata nuklear dengan tidak memberikan kapal yang membawa nuklear berlabuh di pelabuhan Asia Tenggara. Dan yang ke-8, pelancongan. Dalam bidang pelancongan, iaitu mewujudkan tahun melawat ASEAN. Jadi apa formula untuk peranan Malaysia dalam ASEAN? Zul dididik suka bunuh 3 ekor nyamuk pelancong. Zul dididik suka bunuh binatang apa? Iaitu suka bunuh binatang nyamuk. Berapa ekor nyamuk?
3 ekor nyamuk. Itu pun nyamuk apa? Nyamuk kategori pelancong. Jadi formulanya, Zul dididik suka bunuh 3 ekor nyamuk pelancong. Okey, tengok pedangan formula. Zul merujuk pada Zofan, iaitu bersama pada huruf Z di depan. Dididik merujuk pada pendidikan. Pendidikan berasal daripada perkataan didik. Jadi dididik merujuk pada pendidikan. Suka merujuk pada sukan, bersama pada 4 huruf awal, iaitu suka. Bunuh merujuk pada kebudayaan. Kebudayaan berasal daripada perkataan budaya, bersama pada huruf BU di depan. Jadi bunuh merujuk pada budaya. 3 merujuk pada 3 juga. Ekor merujuk pada ekonomi, bersama pada huruf EKO. Nyamuk merujuk pada nuklear, bersama pada huruf N di depan. Dan pelancongan merujuk pada pelancong. Pelancong merujuk pada pelancongan. Pelancongan berasal dari perkataan pelancong. Jadi apa formula peranan Malaysia dalam ASEAN? Zul dididik suka bunuh 3 ekor nyamuk pelancong. Zul merujuk pada Zofan. Dididik merujuk pada pendidikan, iaitu Simo dengan Reskam. Suka merujuk pada sukan si, diperkenalkan untuk merapatkan lagi hubungan. Bunuh merujuk pada kebudayaan, iaitu mewujudkan festival kebudayaan dan kesenian dengan mewujudkan tabung kebudayaan ASEAN. 3 merujuk pada ASEAN tambah 3, iaitu kerjasama dengan negara-negara timur. Memanggil semua menteri negara-negara timur untuk berbincang tentang kerjasama ekonomi. Ekor merujuk pada kerjasama ekonomi, iaitu projek Bajayuwira di Bintulu Sarawak dengan Aceh Indonesia. Tujuannya untuk membangunkan sektor perindustrian dan mewujudkan AFTA. Nyamuk merujuk pada zon bebas senjata nuklear, tidak membenarkan mana-mana kapal yang membawa nuklear untuk berlabuh di pelabuhan Asia Tenggara. Dan juga pelancong merujuk pada pelancongan, iaitu memperkenalkan tahun melawat ASEAN. Jadi apa formula untuk peranan Malaysia dalam ASEAN? Zul dididik suka bunuh 3 ekor nyamuk pelancong. Okey, seterusnya kita lihat kekerapan bab 9 daripada 2010 sampai 2019. Soalan bab 9 ni adalah soalan bocok untuk kertas 2 bagi soalan esei nombor 11. Tengok dalam analisis daripada 2010 sampai 2019, dia tak pernah miss langsung soalan esei yang terakhir, iaitu soalan esei nombor 11. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di bawah bab 9 ni, sebab dia adalah soalan esei nombor 11. Jadi kalau hafal semua tajuk-tajuk di bawah bab 9, automatik boleh jawab satu dah soalan esei. Sebagaimana kita tahu soalan esei untuk tahap 2 kena jawab apa soalan? 3 soalan. Jadi kalau dah boleh ingat semua tajuk-tajuk di bawah bab 9, boleh jawab berapa soalan esei dah? Satu soalan esei, iaitu esei nombor 11. Begitu juga SPM ulangan, semuanya adalah esei nombor 11. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat terhadap bab 9 tingkatan 5 ini. Kerana apa? Kerana akan naik satu soalan bocok di soalan esei nombor 11 untuk kertas 2. Okey, itulah analisis kekerapan tajuk daripada SPM 2010 pada 2019 kita pelajari tadi. Tajuk apa kita bincang tadi? ASEAN. Setakat ni ASEAN baru sekali je ditanya dalam SPM sebenar, iaitu tahun 2016. Dan sekali juga dalam SPM ulangan pada tahun 2018 ulangan. Jadi tolong bagi perhatian sangat-sangat tajuk ASEAN ni. Sebab apa? Sebab lah ni dah 2020. Dah banyak tahun dah tak ditanya. 2019 tak ditanya, 2018 pun tak, 2017 pun tak. Jadi bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk ASEAN. Kerana berkemungkinan besar akan naik dalam soalan esei nombor 11 untuk kertas 2. Okey, baiklah kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 4, 4. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya senaraikan 2 negara anggota dalam ASEAN. Apa kehendak soalan? 2 negara anggota dalam ASEAN. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jika ada nombor 1 Roman, 2 Roman, nak jawab macam mana? Jawab terus, tak perlu buat ayat. Jadi kat 1 Roman tu tulis terus Malaysia, 2 Roman tulis terus Indonesia. Ada negara lain lagi tak? Ada. Negara apa lagi? Filipina, Singapura dengan Brunei. Okey, soalan B. Nyatakan matlamat penubuhan ASEAN. Sebagaimana kita belajar tadi, ada 4 matlamat penubuhan ASEAN. Okey, sebelum nak jawab, tengok dulu di soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Kalau tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka kat soalan. Matlamat penubuhan ASEAN ialah mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Untuk start isi yang kedua, kena guna number yang kedua. Kedua, koma. Bekerjasama dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Lepas kedua, ketiga, koma. Meningkatkan taraf hidup rakyat.
Lepas ketiga, keempat, mengadakan hubungan erat dengan peserta atau pertubuhan serantau dan antarabangsa. Okey, soalan C. Pada pandangan anda, apakah kebaikan pelaksanaan zon aman bebas dan berkecuali atau ZOFAN kepada negara-negara ASEAN? Apakah anda soalan? Kebaikan pelaksanaan ZOFAN. Okey, tengok di ruangan jawapan. Ada nombor 1 remun, 2 remun tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka kat soalan. Kebaikan pelaksanaan zon aman bebas berkecuali atau ZOFAN kepada negara ASEAN ialah dapat mengekalkan kestabilan keamanan di Asia Tenggara. Titik. Macam mana nak start isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi kedua, koma, mengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besar, titik. Lepas kedua. Ketiga, tidak terikat dengan mana-mana ideologi politik. Lepas ketiga, keempat, dapat mengurangkan ketegangan politik antara bangsa. Sekadar 4 isi pun dah cukup dah. Di sini saja cikgu bagi tambahan lagi 2 isi untuk para pelajar mendapat kepelbagaian jawapan. Lepas keempat, kelima, dapat mengelakkan ancaman perang dingin. Dan yang terakhir, keenam, dapat membebaskan rata Asia Tenggara daripada ancaman senjata nuklear. Dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Jadi bagi je lebih. Tak semestinya 4 je jawapan. Bagi sampai 6 macam cikgu bagi pun boleh. Tak ada masalah. Tak salah pun dalam sejarah. Okey, last sekali kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A ditanya, nyatakan latar belakang pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ataupun ASEAN. Apakah anda soalan latar belakang ASEAN? Okey, jadi ambil balik pembuka dekat soalan. Latar belakang pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ataupun ASEAN ialah ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 hasil daripada temuterannya deklarasi Bangkok. Macam mana nak start isi yang kedua? Kena guna number. Kedua, koma. Keanggotaan awasa ialah Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura. Lepas kedua, ketiga, koma. Anggotanya bertambah apabila penyertaan Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos dan Kampuchea. Dan last sekali keempat, Papua New Guinea dan Timor Leste dilantik sebagai pemerhati. Okey, kita lihat soalan B pula. Soalan B ditanya, sejauh manakah kejayaan yang telah dicapai oleh ASEAN? Apakah anda soalan? Kejayaan ASEAN. Bila disebut kejayaan ASEAN, ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Zul dididik suka bunuh 3 ekor nyamuk pelancong. Okey, seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka kat soalan. Kejayaan yang telah dicapai oleh ASEAN ialah zon apa? Zon aman bebas dan berkecuali ataupun ZOFAN. Iaitu untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan politik rentang Asia Tenggara serta tidak campur tangan dengan kuasa-kuasa besar. Macam mana nak start isi yang kedua? Guna number. Jadi kejayaan kedua ialah Zul dididik. Dididik tu pendidikan. Dalam bidang pendidikan iaitu SIMO dan RESCAM diwujudkan. Lepas kedua, kejayaan ketiga ialah suka tu apa? Sukan C diperkenalkan bertujuan merapatkan hubungan melalui sukan. Lepas kejayaan ketiga, kejayaan keempat, Zul dididik suka bunuh. Bunuh tu apa? Kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan ataupun sosial pula menggalakkan festival kebudayaan dan kesenian dengan cara menubuhkan tabung kebudayaan ASEAN. Lepas kejayaan keempat, kejayaan kelima, Zul dididik suka bunuh 3. 3 tu merujuk pada ASEAN tambah 3, iaitu membentuk kerjasama ASEAN dengan negara-negara timur seperti China, Jepun dan Korea. Jadi menteri-menteri luar Jepun, Korea dan China dipanggil untuk berbincang berkaitan dengan kerjasama ekonomi. Lepas kerjasama kelima, kerjasama keenam. Ingat balik formula. Zul dididik suka bunuh 3 ekor. Ekor tu merujuk dah kerjasama ekonomi. Jadi kejayaan keenam ialah kerjasama ekonomi. Diwujudkan seperti projek baja Yuria di Bintulu, Sarawak dan Aceh, Indonesia untuk membangunkan bidang perindustrian. Di samping itu, mewujudkan AFTA iaitu Zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Sampai situ sajakah? Ada lagi. Ingat balik formula. Zul dididik suka bunuh 3 ekor nyamuk pelancong. Nyamuk tu apa? Nyamuk tu adalah kejayaan yang ketujuh. Kejayaan ketujuh ialah menjadikan ASEAN sebagai zon bebas senjata nuklear, iaitu tidak membenarkan mana-mana kapal yang membawa senjata nuklear untuk berlabuh di pelabuhan Asia Tenggara. Dan last sekali, Zul dididik suka bunuh 3 ekor nyamuk pelancong. Pelancong iaitu kejayaan ke-8 ialah dalam bidang pelancongan di mana mewujudkan tahun melawat ASEAN. Okey, last sekali kita lihat soalan kebat C. Pada pandangan anda, mengapakah ASEAN perlu dikekalkan? Apakah anda soalan?
sebab ASEAN perlu dikekalkan. Okey, seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sebab ASEAN perlu dikekalkan ialah dapat mengukuhkan kerjasama ekonomi. Contohnya melalui AFTA iaitu Zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Semua barangan dari negara ASEAN termasuk Malaysia dikenakan cukai yang rendah. Huraiannya, hal ini dapat membuka pasaran yang lebih luas di semua negara ASEAN. Last sekali kesannya dapat meningkatkan pendapatan negara. Soalan kebat ni cikgu ajak mesti ada 4 perkara. Ada isi, ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Kemudian ada contoh, last sekali ada kesannya. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number. Sebab kedua ialah dapat mengekalkan keamanan negara. Misalnya, melalui peristiwaan ASEAN sebagai zon bebas senjata nuklear. Segala kapal yang membawa nuklear tidak dibenarkan berlabuh di pelabuhan Asia Tenggara. Huraiannya, hal ini dapat mengelakkan kawasan Asia Tenggara daripada terlibat dalam sebarang peperangan. Last sekali kesannya, dapat menjamin keselamatan negara. Okey, selain daripada dua sebab ini, ada lagi sebab-sebab yang lain. Ingat balik formula. Zul dididik suka bunuh 3 ekor nyamuk pelancong. Zul tu apa? Zofan. Ada dah Zofan. Ada lagi? Tak ada lagi. Ya, cuba hurai menggunakan isi Zofan. Dididik menggunakan dalam bidang pendidikan. Cuba hurai dalam bidang pendidikan pula. Apa dia punya huraian, apa dia punya contoh, apa dia punya kesan. Begitu juga dengan Zofan. So dididik suka tu apa? Sukan. Iaitu sukan apa? Sukan si. Ya, cuba hurai menggunakan isi-isi mengikut formula. Zul dididik suka bunuh 3 ekor nyamuk pelancong. Dalam huraian kamu tu mesti ada isi, kemudian huraian. Huraian bermula perkataan hal ini, kemudian ada contohnya, last sekali ada kesannya. Cuba buat menggunakan formula cikgu bagi penerangan tadi, iaitu Zul dididik suka bunuh 3 ekor nyamuk pelancong. Okey, akhirnya cikgu nak mewawarkan berita gembira kepada pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020 ni, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport sebagaimana di dalam buku teks. Sebagaimana kita tahu dalam buku teks tingkatan 4 ada 10 bab dan buku teks tingkatan 5 ada 9 bab. Di dalam setiap bab ada tajuk-tajuk sport yang tersendiri. Harga bagi sebuah buku poket hanyalah RM1 sahaja. Bagi siapa yang nak mendapatkan 2 buah buku, cuma memerlukan RM2 sahaja. Jadi bagi yang berminat boleh menghubungi Syazri di nombor 01737529. Okey, hanya sekadar itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.